Okey, yang baru masuk sekali lagi kita tengah membuat pengukuhan kaedah matriks yang telah kita buat pada hari Sabtu yang lalu. Okey. Okey, ada seminit lagi kelas. Boleh respon. Jika siap boleh tekan siap. Tekan siap. Tulis siap. Kalau ada tekan siap bagus kan? Tiada, kena type siap. Okey. So masa telah tamat. Jadi kepada yang tidak hadir pada hari Sabtu lalu kelas, mungkin kau memang akan ada ketinggalan sedikit. Jadi cikgu ada sediakan video ya kelas. Video tu boleh ditengok selalu supaya kamu tidak ketinggalan sangat kalau kamu tidak dapat hadir ke kelas cikgu. Jadi kalau yang ada alasan yang kukuh itu cikgu faham, contohnya balik kampung kerana ada urusan yang sangat penting kan. Tapi kalau berada di Labuan dan lupa, cikgu harap kamu sentiasa dalam Telegram ya, sebab kadang-kadang cikgu pun lupa juga. Nasib baik ada mengingatkan cikgu hari itu ganti kelas pada hari Sabtu. Okey, jadi jangan lupa kelas kita adalah setiap hari Ahad malam pada pukul 7.30 malam. Okey, jadi untuk kaedah matriks ni, tahniah kepada semua yang telah memberikan jawapan di sini. Perkara yang paling penting adalah bila kita diberikan persamaan, kita kena buat matriksnya dahulu. Bentuk matriksnya 3, 5, -5 dan -9. Kita kena tulis dia punya matriks. Kemudian di sini kita akan tulis XY. Okey, XY sama dengan 23, 39. Okey. So kelas, untuk menyelesaikan soalan ni kita akan start dengan rumus dahulu, rumus matriks songsang yang telah kita buat, yang telah kita kuasai. D, A, -B, -C, 23, 39. Jadi untuk memudahkan kita kelas, kita keluarkan dulu A berapa? A 3. Okey, B -5. C 5 dan D -9. Ini kan dari sini kan? A, B, C, D. Jadi kalau kita takut confuse, kita boleh keluarkan begini kelas. Okey, jadi maksudnya lebih mudah untuk dilihat. Kemudian kita dapatkan nilai X dan Y dulu, kita tekan calculator. X dan Y dahulu. Jadi kita ambil calculator. Yang ini cikgu gunakan calculator hitam ya kelas. Okey, jadi macam mana kita mau dapat nilai X dan Y menggunakan calculator untuk mendapatkan nilai XY daripada persamaan linear serentak ni. Okey, tengok betul-betul bagi yang masih belum ingat, kita tekan apa? Tekan mod. Tekan 1, tekan ini terus tekan 2. Supaya kita dapat A1. Cikgu ulang lagi sekali. Sekali lagi cikgu ulang. Kita tekan mod, tekan 1 dan kita akan tekan 2 sampai kita dapat A1 ya. Bukan A1. Jadi A1-nya 3. B1-nya -5 ikut susunan. Kemudian 23. Kemudian 5. Kemudian -9. Dan last kali 39. Jadi kita dapat 6 dan -1. 6 dan -1. Okey, jadi kita sudah berjaya satu langkah tapi belum dapat markah ya kelas. Jadi seterusnya kita akan mengisi saja rumus untuk mendapatkan markah. Sangat senang. Okey, A3. Nampak tu di sini sudah A3. D -9. Tolak B -5. Ambil dari sini, nampak tu C 5. Kemudian D -9. A3. Okey, B ni kan negatif jadi positif 5. Okey, C. Ini C kan? Positif darab negatif 5. Jangan confuse tu. Jadi 23, 39. Okey.
Jadi selepas itu XY sama dengan yang ini tekan kalkulator yang di bawah ni. Berapa kelas di bawah tu? Berapa nilainya? Idayu? Yang di bawah ni kita tekan yang di bawah saja kelas. Mana tahu ada yang lupa ni. Dia satu ni jangan ditekan. Tekan 3 kurungan. 3 kurungan. Kemudian negatif 9. Tolak kurungan. Negatif 5 kurungan 5. Nampak tu? Sama dengan negatif 2. Dapat tu negatif 2 di bawah. Tapi tanda negatif jangan letak di bawah. Kita letak di tengah-tengah. Sini ya. Di tengah-tengah. Okey. Jadi kemudian negatif 9 salin saja 5. Negatif 5, 3, 23, 39. Begitu. Okey. Clear? Jadi ingat kelas, kalau untuk memudahkan kamu boleh keluarkan A, B, C, D-nya di sini. Supaya kamu mengurangkan kecuaian. Okey? Kita teruskan lagi kelas, ulang kaji kaedah matriks yang kedua. Sila jawab soalan 2, jawab A dan B. So, cikgu akan berikan masa yang ini 7.45 sehingga 7.56. 5 minit lah kelas kalau kamu sudah expert kan. Okey, sila. Kalau siap, tulis siap. Okey, siapa yang tidak hadir hari Sabtu hari tu, kamu ikut saja kelas. Nanti boleh tengok YouTube yang cikgu berikan. Okey, yang baru masuk sila terus jawab soalan nombor 2. Cikgu beri masa sehingga 7.56. Okey, tahniah Nabila, tahniah Aaron. Okey, tahniah Adam. Okey, tahniah Idayu. Tahniah Risha. Join kelas Cikgu Risha. Nama buat kertas 2. Sudah siapa kertas 2 semalam?
Okey, terus yang lain kelas. Okey, terima kasih. Risha buat kertas 2 tu, okey? Diorang belajar matriks saja nih, senang sudah. Nanti siap beritahu cikgu, ah? Beritahu markah kamu berapa. Okey, terus ada masa lagi sikit. Okey, Tania. Oh, panjang sangat kau masa cikgu bagi tu. Ada sikit masa lagi kelas untuk yang masih belum siap. Lukman masih ingat Lukman? Ada masa lagi sikit, okey? Cuba saja buat setakat yang kamu boleh, okey? Cuba. Cara buat Lukman. Cara buat matrik songsang ni masih ingat? Okey. Cuba, okey? Cuba saja. Okey, 3 minit lagi kelas. Okey kelas. Mari kita semak soalan A. Matriks songsang soalannya, betul? Jadi A1 rumus 1/AD
tolak BC, rumus dulu kita tulis. D, A, negatif B, negatif C. Ingat, setiap kali kita menjawab soalan, sila pastikan kamu tulis rumus. Jadi kita senaraikan dulu. A, 2, ini A, B, C, D. A, 2, B, negatif 5, C, 3, dan D, negatif 1. Kenapa kita buat macam ni? Supaya mengurangkan kesilapan kita, kelas ya. So, kelas, 1 per A-nya adalah 2, D adalah negatif 1. Tolak B negatif 5 dan C adalah 3. Senang. Kalau kita keluarkan ni macam kita dah pening. Terus kita tengokkan A, B, C, D kan. Kemudian D negatif 1. A 2. Kita masukkan saja A 2, gantikan. Jadi yang ini ni negatif B, B dan C kan. Ini special sikit. Okey, ini negatif menjadi positif. Ingat tak, kalau negatif jadi positif. Positif kan C matching C ya. Positif negatif jadi negatif. Kalau negatif positif. Positif negatif. Okey, jadi di sini 1 per berapa tu kelas? 1 per berapa? 13. 13 kan kelas? Di sini 13 ya. Okey, negatif 1, negatif 3, 5, 2. Okey, siapa betul? Tekan 1. Cikgu rasa betul lah semua kali kan? Tekan 1. Semangat sikit kita kelas. Semangat. Esok mau sekolah. Okey, very good. Alhamdulillah. Syukur. Semakin bersemangat ya Masyita. Maths mesti jadi kita punya subjek pertama kesukaan kita. Okey, cuba kita tengok matriks di atas dan di bawah. Adakah sama? 2, negatif 5, 3, negatif 1. Sama nah rezeki. Jadi, apa yang harus kita buat bila menjawab kaedah matriks? Kita tulis dulu matriksnya. 2, 3, negatif 5, negatif 1. Ini negatif Y ini maksudnya negatif 1 ya kelas. Kemudian di sini X, Y. Sama dengan 25 dan 18. Nampak? Okey, kemudian kita dapatkan dulu nilai X dan Y-nya. Macam mana tadi? Kita guna kalkulator. Kali ini cikgu pakai kalkulator putih. Adil lah kan? Putih hitam kan? Okey. So, cikgu pakai kalkulator putih. Cikgu reset dulu. Shift, reset, 3, sama dengan. Okey, tekan menu. Kemudian kita tekan A. Tekan A. Kita tekan simul equation. Tekan 2. Dia mesti keluar ini ya, simul equation. Tekan 2. So, macam mana caranya kita mengisi? Isilah A2, kemudian negatif 5 ikut susunan, 25, kemudian 3, kemudian negatif 1, kemudian 18. So, kita akan dapat di sana 5 dan negatif 3. 5 dan negatif 3. Okey, dapat di situ ya kelas. Okey, jadi sekarang ni oleh kerana kebetulan di atas dan di bawah sama, jadi tak perlu kita bersusah payah lagi. Terus kita XY, kita terus ambil ni. 1 per 13, negatif 1, negatif 3, 5, 2, 25, 18. Terus saja diambil. So, kamu akan dapat markah penuh. Clear kelas? 1, 2, 3. Okey, Alhamdulillah. Memang ini sudah menjadi kamu punya paling mudah lah kan tajuk ni. Okey. Terus. Okey, ini pun cikgu rasa tiada sudah masalah dengan kamu. Okey, cikgu berikan masa yang singkat sahaja. Okey, 7.59. Pukul 8 lah. Pukul 8 hingga 8.06 minit. Sila. Okey, cuba ya kelas, cuba. Jangan tak cuba. Okay, yang baru masuk terus ya, kita ulang kaji malam ni sampailah bab 1 nanti.
Kalau siap, tulis siap. Okey, selamat datang Amirul. Terus buat soalan nomor 3 Amirul, kita tengah ulang kaji. Ini baru soalan yang ketiga hari ini.
Okey, tahniah kepada yang sudah siap. Macam mana yang lain? Perlukan masa tambahan? Okey. Very good. Okey, tahniah, tahniah. Okey, boleh kita bincang bersama-sama. Jadi kepada yang masih lagi rasa lemah, masih lagi rasa ketinggalan, jangan bersedih hati. Kita banyak masa lagi kelas ya. Don't worry. Okey. So, mari kita tengok soalan nombor 3. Okey, apa bezanya soalan tadi dan soalan ini? Soalan ini kita kena buat sendiri dia punya persamaan linear serentak. Okey. Jadi ini soalan ni masih senang ya kelas. Kalau kita tengok di sini, kita untuk meja komputer H, kos pekerja 30, kos bahan 20. Meja komputer K, kos pekerja 40 dan kos bahan 30. Kilang ini memperuntukkan 1,750 dan 1,250 masing-masing untuk kos pekerja dan kos bahan dalam satu minggu. Okey, jadi maksudnya di sini kita boleh membentuk persamaan untuk mendapatkan nilai H dan nilai K, iaitu macam mana kelas? 30X tambah dengan 20Y. Okey, sama dengan 1750. Kemudian 40X tambah dengan 30Y sama dengan berapa ni? 125,150. Inilah persamaan yang sepatutnya kamu perolehilah dapat 2 markah. Okey? Jadi kemudian bila kita sudah berjaya mendapatkan persamaan, kita diminta untuk mendapatkan nilai H dan K menggunakan kaedah matriks. Jadi kita dapatkan dulu nilai X dan nilai Y, ataupun di sini nilai X dan nilai Y ya kelas. Okey, betul ni. Okey. Jadi kita boleh tekan kalkulator. Okey, kalau ada yang kamu rasa cikgu tersilap, boleh komen ni kelas. Okey, 30, 20, 1750, 40, 30 dan 1250. So dapat 275. Oh, negatif 325. Kamu dapat berapa kelas? Samakah? Sama dengan cikgu? Ke cikgu ada tersilap ni kelas? Sama? Negatif Negatif 325. Satu lagi tadi apa tu? $275. Okey. So kita akan buat dia punya matrix 30, 40, 20, 30. XY 1750, 1250. Okey. Jadi XY sama dengan, tulis rumus 1/AD tolak BC. Kemudian di sini D, A, negatif B dan negatif C. 1750, 1250. Okey. Jadi kelas, jangan lupa A berapa? A 30, B 20, C 40 dan D 30. Jadi kita isilah XY, A-nya adalah 30, D 30, B 20, kemudian 40. Okey, D 30, 30, negatif 20 kan, positif negatif, negatif 40. 1750, 1250. Sebenarnya sampai sini pun cukup sudah kelas.
Boleh juga kita kira di bawah ni. Kemudian kita dapat jawapan lah sudah. Okey, boleh ya semua? Okey. Okey, jadi kita selesai sudah ulang kaji matriks songsang. Masih ingat kita belajar penambahan dan penolakan matriks? Okey, jadi sebelum kamu buat ni, cikgu akan bagi sedikit contoh supaya kamu tidak blur lah, especially yang mungkin baru join. Okey, tidaklah rasa bersedih hati. Jadi cikgu akan bagi contoh dulu sedikit sebelum kamu jawab soalan nombor 1. Okey, contohlah cikgu bagi contoh Okey, 2, 1, 2, 3, negatif 2, 1, 1, 4, 2, 5. Okey. Kemudian sini tambah 1/2. Okey, tambah 1/2. Allah, jawab ya kelas. 3, 4, 2, 2, 2, 1, 6, 2, 3. Jadi apa maksud kurungan ni kelas? Kurungan maksudnya apa? Kurungan maksudnya darab. Jadi kamu akan darab lah ini semua. 2 darab 1, 2. Okey, 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 2 darab negatif 2, negatif 4. 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 4, 8. 2 darab 2, 4. 2 darab 5, 5 ni 2 darab 5, 10. Begitu. Tambah. Kalau kamu tidak berapa mahir pecahan ni, nah ada kalkulator. Tekan ni kalkulator. Okey, mana kalkulator hitam juga. Okey, ni pakai kalkulator. Kenapa tidak guna kalkulator kan? Shift mod 3 reset. Shift mod 3 reset. Okey. Jadi ini pun darab juga. 1/2 darab 3. Kita jadikan dia pecahan tidak wajar. Shift ABC. 3/2. Begitu. Tekan lagi kalkulator kelas. 1/2. 1/2 darab 4. Dapat berapa? Dapat 2. 1/2 darab 2. 1. 1/2 darab 2. 1. 1. 1/2 darab 1. 1/2. Kamu guna kalkulator lah 1/2 darab 6. 3. 1. 3/2. Jadi bila sudah dapat begitu, apa kita kena buat? Kamu tambahlah. Apa yang mau ditambah? Contohnya 2 tambah 3/2. Ambil kalkulator, senang. 2 tambah 3/2. Begitu. Jadikan apa? Pecahan tidak wajar. Shift ABC. 7/2. Tekan lagi. Negatif 4 tambah 1. Negatif 3. 8 tambah 3. 11. Terus lagi. 4 tambah 2. 6. 2 tambah 1. 3. 4 tambah 1. 5. Dan seterusnya. Okey. Faham? 1, 2, 3. Sebelum kamu jawab soalan sendiri. 1 faham, 2. Okey. Buat dululah kan. Okey, buat dulu baru kamu faham. Okey. Sila jawab soalan nombor 4 ni kelas. Darab dulu. 2 darab 4. 2 darab 3. Okey, buat. Panjang sikit lah cikgu rasa. 8:15. 8:18. 3 minit lah cikgu bagi masa.
Okey, macam mana yang lain sudah berjaya? Ya, boleh tulis A, Aaron. Ya, tulislah. Ini kan objektif. Tulislah A ke B ke. Ya. Kalau kertas 2 memang anda boleh tulis begitu kan. Hidayu apa? A, B, C? Adam. Kan paper 1. Bolehlah A, B, C. Ya. Okay, thank you kelas. Kamu kalau macam kamu rasa macam kurang berkeyakinan kan, kamu jangan takut. Salah tidak apa kelas. Respon saja. A ke B ke kan. Yang penting apa yang telah kamu dapat. Kalau kamu, kamu kira-kira masih tidak dapat, cakaplah cikgu sudah kira tapi tidak dapat. Okay, thank you. So, mari kita cikgu terang semua kah? Iya, Nokman. Apa yang semua Nokman? Iya, mana satu jawapannya Nokman? A ke, B ke, C ke, D ke? Apa jawapan kamu setelah kamu kira? A ke, B ke, C ke, D ke? Okey, enggak apa Nokman. Kalau lain maksudnya kamu dah dapat jawapan, nanti cikgu akan tunjukkan. Bagus. Bagi tahu saja. Okey? Okey, tahniah semua yang telah memberikan jawapan betul ataupun salah ataupun tidak dapat jawapan. Okey, cikgu suka kalau kamu bagi respon sekurang-kurangnya cikgu tahu kamu faham ataupun tidak. Okey kelas, mari kita tengok bersama-sama macam mana penyelesaiannya. Kalau kurungan begini ya, maksudnya darab kelas. Kita akan darab. 2 darab 4, 8. 2 darab 3, 6. 2 darab 1, 2. 2 darab negatif 1, negatif 2. 2 darab 0, 0. 2 darab 2, 4. Nampak? Kita buat satu persatu. 2 darab 3, 6. 2 darab negatif 1, negatif 2. 2 darab negatif 2, negatif 4. Begitu. Okey. Tambah. Okey. 1/4 darab 4. 1. Tekan kalkulator kan. 1/4 darab 8. 2. 1/4 darab negatif 16. Negatif 4. 1/4 darab negatif 4. Negatif 1. 1/4 darab negatif 4. Negatif 1. 1/4 darab 0, 0. Kamu guna kalkulator ya. Jangan kamu congak macam cikgu. 1/4 darab 0, 0. 1/4 darab 8, 2. 1/4 darab 12, 3. Begitu nampak? Jadi selepas kamu buat begitu, apa yang harus dilakukan adalah ini kamu tambah dengan ini. Gitu. 8 tambah 1, 9. 6 tambah 2, 8. 2 tambah negatif 4, tekan kalkulator kalau anda yakin. Ambil kalkulator ni kalau kurang yakin. 2 tambah kurungan negatif 4. Boleh tekan di sini negatif plus. Tidak semestinya tekan di sini. Faham tu? Boleh tekan ini nih. Tanda tolak nih negatif. Dapatlah negatif 2 di sini. Okey. Kemudian barisan ini lagi. Barisan biru. Cikgu bagi color lah supaya kamu nampak. Okey, barisan biru. Ini dan inilah pasangannya. Ambillah kalkulator kelas. Ambil kalkulator. Kan negatif 2. Negatif 2. Okey, kemudian tambah kurungan negatif 1. Tekan kalkulator. Kenapa tidak? Negatif 3. Kamu nampak di sini kita sudah dapat jawapan sebenarnya. Kamu tengok di sini kepas 9. Sini 7, 12 memang sudah out. Nampak? Siapa pilih C dan D itu memang sudah selamat tinggal. Sebab jawapan kita mula-mula memang sah sudah 9. 8, negatif 2. Kemudian di sini negatif 3. Nampak? Ini negatif 6 kan? Kita sudah tahu jawapan A. Tapi mungkin kita boleh kira lagi kelas.
Kosong tambah negatif 1. Negatif 1. Nah, betul. Nampak tak? 4 tambah kosong, 4. Jadi jawapannya adalah A. Kalau kertas 1 ni kan, kalau kita nampak sudah gambaran, kita tak payah kira sampai habis. Faham tak? Okey, boleh setakat ni? Okey, kita teruskan kelas ya. Masih lagi soalan tambah dan tolak. Okey, sama juga. Kalau yang ini tidak perlu dibuat apa-apa, tapi ini kena darab, betul? 4 darab 1, 4 darab negatif 3, 4 darab 7. Jangan bawa tanda negatif ni. 4 saja kamu darab. 4 darab 1, 4 darab negatif 3, 4 darab 7. Okey, cuba jawab soalan 6. 3 minit. Okey, cuba kelas. Bukan, ini penambahan penolakan. Okey, Tania, Aina, tak apa, kita tunggu jawapan betul ke salah tu. Tidak apa, yang penting kita mencuba. Okey, setakat ni semua memberikan jawapan B. Okey. Ros juga B, Idayu juga B, Fatia juga B. B. Okey, bagaimana yang lain? Masih ada masa lagi. Okey, Tania, Aaron. Okey, Tania, Sally. Okey, ayo yang lain kelas. Okey, senanglah. Sebenarnya senang daripada Patrick Songsang kan? Penambahan dan penolakan ni. Senang. Okey, Tania, Anik. Baiklah, masa telah tamat kelas. Mari kita semak kepada yang belum lagi berkongsi jawapan. Mungkin kamu masih confused. Okey, tengok kelas. Ini tidak perlu diubah apa-apa. Okey, kamu tengok cikgu punya jalan kerja. 3, 2, fokus fokus. 3, 2, negatif 5. Tolak. Jadi tanda tolak ni jangan dibawa. Biarkan di sini. 4 darab 1, 4. Didarab, nampak tu. 4 darab negatif 3, negatif 12. 4 darab 7, 28. Kalau lo masih fair, tekan saja kalkulator tu. Tiada masalah. 8, negatif 6, 9. Nampak? Bila sudah selesai ini, ini pasangannya ini. Nampak? Ambil kalkulator, senang kerja kita kelas. Ketiga, tolak kurungan 4, kurungan tambah kurungan 8, kurungan. Kita dapatlah 7. Jadi kita dapatlah 7 kelas. Satu-satunya yang 7 B saja, betul? Ini out. Setakat ni B lah. Okey, mari kita buktikan betul atau tidak B. Okey, mari kita semak.
Okey, kita kira lagi. Okey, 2 tolak kurungan negatif 12. Kemudian tambah kurungan negatif 6. Tutup kurungan. So kita dapat 8. Betul kan 8? Tak puas hati lagi. Ambil lagi kalkulator, tekan negatif 5. Tolak kurungan 28 tambah kurungan 9. So kita dapat negatif 24. Betul jawapannya B. Tahniah kepada yang betul. Okey, mesti kamu gembiralah. Jadi cikgu rasa yang belum memberikan jawapan atau ada sedikit kecuaian, kamu sudah faham macam mana mau mendapatkan jawapan. Ini kita belajar 2 minggu lalu lah kan? Penambahan. Ini mungkin pendarapan. Okey, cikgu tunjukkan dulu. Okey, yang ini cikgu tunjukkan. Cikgu bagi contoh lah. Mungkin kamu sudah lupa-lupa sikit kan? Okey, contohlah cikgu bagi di sini M2. Kemudian di sini 8M32 sama dengan sama dengan 83. Okey, dia kata cari nilai K kan? Okey, apa yang mesti kita buat kelas bila soalan darab begini? Kita buat hukum dulu. Masih ingat? Macam mana kita mau baca hukum kelas? Okey, kita kena baca baris dulu begini kan? 1, 1, 2. 1 darab 2. Nampak? Baca baris dulu. 1, 1, 2. Okey, ini 1, 2. Baca baris dulu. 1, 2. 2 darab 2. Apa tujuan kita buat hukum ni? Masih ingat? Supaya kita tahu apa kejadiannya bila kita darab. Jadi, macam mana kita mau tahu kejadiannya? Kita akan potong di tengah. Kejadiannya adalah 1 darab 2. 1 darab 2 ni rupa jawapannya, selepas didarab mesti bentuknya AB. 2 nombor. Okey, jadi macam mana kita mau buat tu? Mari kita cuba. M darab 8. 8M. Betul? M darab 8, 8M. 2 darab M, 2M. Okey? M darab 8, 8M. 2 darab M, 2M. M darab 3, 3M. 2 darab 2, 4. Okey, sama dengan 8, 3. Tapi ini bukan 1 kali 2. Ini 1 darab 4. 1, 2, 3, 4 kan? Sedangkan kita mau 1 kali 2. Jadi maksudnya apa yang kita kena buat dengan matriks ni? Kalau tiada simbol, kita letak apa di tengah-tengah? Kalau tiada simbol, maksudnya tambah. Ini maksudnya tambah. Jadi ini dia jadi 1 nombor kelas. Jadi 1, 1, 2. Jadilah dia 1 kali 2. Jadi untuk dapatkan nilai M, kita boleh ambil ini. 8M tambah 2M. 8M tambah 2M. Pasangannya ini kan sama dengan 8. Jadi 10M sama dengan 8. Untuk dapatkan M boleh ambil kalkulator kalau tidak mahir menggunakan persamaan linear. 10 alpha X. M ni kita anggap X. Sama dengan macam mana tekan alpha sub kalkulat 8. Shift sub kalkulat 0.8. M sama dengan 0.8. Walaupun dalam kalkulator X, tapi di sini adalah M. Susah ke kelas? Masih ingat sikit-sikit? Nanti cikgu buatkan video untuk ini kelas ya. Okey, sudah bersedia untuk mencuba soalan ini? 1, 2, 3. Boleh respon kebersediaan kamu untuk mencuba menjawab soalan ini. Okey, Anik masih 3. Okey, 2. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi kelas. Okey, satu contoh lagi ya. Satu lagi. Okey.
Memang pendarapan matriks ni dia memang ada cabaran sedikit lah kelas Okey, tapi boleh kalau kita praktis. Macam kamu buat matriks songsang, lama-lama kamu pun jadi hebat. Okey, M2 1M 32 8 10. Okey. Kita mau cari nilai M kelas. Nilai M. Okey. Jadi kita buat apa dulu tadi kelas? Hukum. Macam mana membaca hukum? Baca baris dulu. 1 darab 2 lajur. 1 darab 2. Ini baris dulu. 1, 2 darab 1, 2. Jadi untuk menentukan rupa jawapan kita tu, setelah didarab 1 kali 2 rupanya mesti AB. Rupa jawapan kita mesti AB. Dia bukan A, B, C, D. Bukan begitu. Dia mesti jadi AB. Faham tak? Sebab itu kita kena menentukan hukum ni. Supaya kita tahu macam mana kejadiannya setelah kita darab. Kejadiannya ini bukan A, B, C, D. Kalau A, B, C, D kamu kena tambah. Kalau tiada simbol, tambahlah. Kalau memang sudah ada simbol, tidak perlu. Okey. Jadi tibalah masanya untuk kita mendarab. Okey. Sedia ya? Okey, sedia. Kita sudah dapatkan hukumnya tadi, Cikgu padam supaya bersih sikit. Okey, sedia. M darab 1, M. M darab 1, M. 2 darab M, 2M. M darab 3, 3M. 2 darab 2, 4. Inilah yang maksud cikgu dia 1 kali 4. Sedangkan sepatutnya jawapan kita AB kan. 1 kali 2. Jadi kalau tiada simbol letak apa? Letak tambah. Barulah dia jadi AB. Jadi AB kan. Jadi boleh juga kita ambil dari sini kelas untuk dapat jawapan. Ini pasangannya ini kan. Boleh. 3M tambah 4 sama dengan 10. Tekan kalkulator kelas. Ambil kalkulator. 3 alpha X tambah 4 alpha subkalkulat. Semula. 3 alpha X tambah 4 sama dengan alpha subkalkulat 10. Shift subkalkulat 2. M sama dengan 2. Okey, boleh dua contoh tu? Okey, jadi sekarang cikgu mau kamu cuba jawab soalan ini kelas. Soalan 7. Sila. 3 minit ya. Sila.
Okey, Tania. Okey, cuba saja kelas, jangan takut mencuba. Okey. Jangan takut, cuba saja. Tiada orang mau marah kamu salah kah apakah. Yang penting cuba. Okey, Tania Azim. Okey, Tania Aina, Tania Idayu. Okey, terus. Pijol tiada pijol? Ayo pijol, apa jawapan pijol? Okey, Tania Sally. Okey. So masa telah tamat. Mari kita bincangkan kepada yang masih lagi ragu-ragu. Okey, cikgu tunjukkan lagi sekali bagaimana cara pengiraannya. Okey, tengok kelas ya. 2 negatif 1. Oh, ini senang. 8 negatif 2, 1, 3. Okey, hukum. Apa bentuknya bila kita didarab, mendarab kelas? Kenapa kita kena baca hukum? Supaya kita tahu rupanya macam mana. Okey. Kita baca apa dulu tadi? Baris. Barisnya 1. Lajurnya 2. 1 darab 2. Ini barisnya berapa? 1, 2. Lajurnya 1, 2. Jadi untuk tahu rupanya kita padam di tengah-tengah 1 kali 2. 1 kali 2 tu rupanya mesti begini. AB lah maksudnya. Kelas, ini rupanya A, B, C, D. Ini rupanya AB. Nampak tu? Ini rupanya ABCD. Ini rupanya AB. Kelas, tidak payah kira. Kita dapat jawapan sudah. Kan? Betul atau tidak? Kenapa kamu semua jawab B? Jawapannya D. Kamu buat hukum ke tidak? Kedapatan. Kamu dah buat hukum kan? Ya, soalan 8. Syakila. Kan Syakila, salahkah cikgu? Salahkah cikgu? 1 kali 2, 2 kali 2. Oh? Bukan, ini sudah kita buat tadi kan? Oh, ini kan kita buat? Astagfirullah. Sorry. Lah, bocor sudah ini. Aduh. Okey. Sorry. Ayo. Okey. Okey kelas ini kita akan dapat, kita sudah baca hukum tadi, hukumnya menjadi 1 kali 2 lah kan? Betul? Okey, jadi K darab negatif 5, negatif 5K. K 3 darab 3, 3K. K darab 0, 0, 3 darab 4, 12. Sama dengan 6, 12 kan? Okey, tapi ini 1 kali 4. Sedangkan kita mau 1 darab 2. Okey, jadi maksudnya di sini kita akan letak tambah, kita akan letak tambah. Nampak? Supaya menjadi 1 baris, 2 lajur. Sama macam ini. Jadi untuk dapatkan K, ini ada K, pasangannya ini, faham tu? Yang ini tiada K. Jadi kita tidak akan guna, faham? Kita ambil kawasan ini kerana mau cari nilai K. Jadi negatif 5K tambah 3K sama dengan 6. Okay, jadi jawapan kamu adalah, bolehlah tekan kalkulator kalau rasa bingung. Kita tekan negatif 5 alpha X tambah
3 alpha X, alpha subcalculate 6. Shift subcalculate negatif 3. So jawapannya adalah B. Betul. Thank you. Okay. Terima kasih. Ini telah cikgu buat pula tadi ya kelas. Nak apalah. Ini abaikanlah. Sudah cikgu buatkan. Okay. Sekarang ubahan. Okay. Jadi kelas. Cikgu tahu ubahan ni lama sudah kita tidak buat. Bab berapa ni? Bab 1 tingkatan 5. Okey, masih ingatkah? Siapa yang masih ingat ubahan? Sila tekan 1 kalau sangat ingat. Kalau ingat sikit tekan 2. Okey. Nampaknya kamu lupa. Okey. So kelas, cikgu akan bagi contoh. Okey, dengar betul-betul ni ya. Cikgu akan berikan contoh. Kalau perlu 2 contoh. Okey, untuk ini, untuk ubahan ini, dia sudah buatkan dia punya rumus. Nampak? Nampak? Ini. Okay, especially yang baru masuk kelas yang tidak join masa bab 1 hari itu, cikgu akan tunjukkan ni. Jadi untuk memudahkan kamu, apa kita buat hari itu? Cikgu minta kamu buat table, betul? Buat 2 table begini kan? Table pertama ni untuk dapatkan nilai K, betul? Okey, jadi ambil ni rumus yang sudah disediakan ni. Yang ubahan ni, ini ubahan. Tulis sama dengan, sama je maksudnya. Okey, tulis sama dengan, apa yang lukis yang ini ni. Dan kita akan tulis Q per R kuasa 2. Kita salin. Apa huruf yang kita mesti wajib tambah di semua soalan? Huruf apa? K. Ingat, semua soalan kena letak huruf apa? K. Semua soalan kena letak huruf K. Jadi, salin balik lagi di petak yang kedua. Jadi, untuk memudahkan kamu supaya kamu tidak confuse, kamu tulis sebanyak 2 kali. Okay, especially yang tidak sempat join kelas masa bab 1 dengan cikgu. Jadi ini cikgu tunjukkan lagi perlahan-lahan. Okey, setakat ini faham kan? Okey, jadi sekarang kita ada PQR. Okey, jadi kita ambil melintang. Kadang-kadang dia menegak. Kita ambil yang full. P ada nilainya 1/4. Isi saja. K memang kita mau cari. Q 6. Dan R-nya 8 kuasa 2. Boleh tekan kalkulator. Cepat. Berapa nilai K? Ini cara tekan. Sama juga macam tadi. 1/4. Tekan cepat dapatkan. Alpha subcalculate sama dengan alpha X. Kurungan 6 per 8 kuasa 2. Shift subcalculate. So, ini perpuluhan, jadikan pecahan. Shift ABC. 8/3. Okey, semua dapatkan 8/3. Kalau dapat, sila tekan 1. Okey, sila tekan 1. Okey. So, bila kita sudah berjaya dapat K, memang tujuan kita untuk dapatkan K kan table pertama ni. Selalunya siapa yang baru belajar, dia akan faham K ni dulu. Okey, tetapi bila kita sudah tulis siap-siap begini kan kelas, okey, ini sudah pakai kan? Jangan pakai lagi, faham tu? Kita hanya akan guna sekali saja. Bila sudah habis ni, kita isi lagi. Isi lagi. Jadi P sama dengan berapa kali ni? 3/8. Kita ambil yang satu lagi.
Kali ini K-nya berapa? K 8/3. Nah, ada sudah K-nya. Q berapa Q? QX. Per R-nya berapa? 4/2. Tekan lagi kalkulator kelas. Berapa kamu dapat? Tekan. Senang, semuanya tekan kalkulator. Sebab tu perlu kalkulator 570 kelas. Kalau tidak, aduh, jauh pusingan mengira nih kelas ya. Okey, B 9/4. Adakah semua berjaya menekan 9/4? Okey, very good. Jadi semua berjaya menekan kalkulator ya. Okey, cikgu cubalah kalkulator cikgu ni ya. Kadang-kadang kalkulator cikgu ni bingung. Pernah sudah dalam laptop kan dia tidak sama. 0.8/3 I try ya kalau dapat. Okey, sama cara menekannya samalah alpha x begini kelas per sama. Ini semua sama, tiada kelainan. Jadi shift sub calculate. So adakah jawapan dia dalam pecahan shift ABC dapat 9/4. Okey, tahniah semua. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi, boleh? Okey. Bagaimana jika soalan tu berbentuk ayat begini? Okey, sama juga kita buat siap-siap dua table. Ingat dua table ni mesti dibuat. P, kali ni rumusnya tiada tapi kita kena buat sendiri. P, nampak ni, P berubah. Kalau berubah tu buat sama dengan secara songsang. Kalau songsang ada per pecahan. Kalau ada perkataan songsang jadinya ada per. Kalau dikata secara langsung tidak ada ni. Dengan punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2Q. Punca kuasa begini. Kalau kuasa 2 begini. Okey, ini punca kuasa 2. Okey. Dan secara langsung dengan R. Okey, dia kata secara songsang dengan punca kuasa Q dan secara langsung dengan R. Terbalik dia punya ayat ni. Punca kuasa 2Q songsang dan secara langsung dengan R. Jadi maksudnya R tu berada di atas kelas. Okey, R tu sebab dia kata langsung di atas lah. Okey, di atas. Nampak? Jadi kelas untuk ini K tidak perlu dibuat sebab dia hanya rumus saja. P sama dengan R per punca kuasa Q. Tapi adakah jawapan yang P sama dengan R punca kuasa Q? Adakah kelas? Tiada kan? Mana ada? Ini paling out sebab tiba-tiba R kuasa 2. Lepas tu ini tiada R, lagi out. Jadi sekarang ni pilihan kita tinggal A ataupun D. Kamu rasa-rasalah. Mana yang kamu mau tembak? A ke D? Mana kamu mau tembak? A ke D kelas? Ya, betul kelas. Dia sebenarnya bukan cerita tembak ya. Kalau punca kuasa ni, dia boleh juga maksudnya P sama dengan R per Q 1/2. Dia sama maksud. Okey, kita belajar semasa tingkatan berapa? Tingkatan 3 kelas ya. Tingkatan 3, betul. Okey, inilah jawapannya. Okey, boleh ya? Okey, kita terus. Okey. Ini juga tidak ada rumusnya. Okey, jadi kita buat rumusnya dulu. Okey, P berubah secara langsung. Kalau langsung tu di atas Q dan berubah secara songsang. Songsang buat per kuasa 2R. Maksudnya R tu kuasa 2. K mau letak di mana kelas? K letak di mana? Di sini. Ingat K sentiasa di hadapan dan di atas. King. Ingat tu. Jadi kita akan tulis di sini P sama dengan KQ per R kuasa 2. Tulis sebanyak 2 kali siap-siap. Okey, apa tujuan kita tabel pertama ni untuk dapatkan nilai apa? Nilai K. Okey, sila buat kelas. Cikgu mau pergi toilet dulu. Okey, teruskan.
Okey, tanya Aaron. Bagaimana yang lain? Sudah sempat bagi masa. Mau pergi toilet. Cikgu bagi masa sampai pukul 9 lah. Okey. Bagi Chan. Okey. Fatihah sekali. Okey, tanya kelas. Okey, tengok balik jawapan dalam nota. Jawapan yang mana tu Adam? Cikgu explain ni dulu boleh? Okey. Kelas, kita tengok soalan ini ya. Okey, macam mana kita mau selesaikan? Yang penting tadi, ada soalan yang rumusnya sudah sedia. Okey, rumus ini cikgu panggil rumus lah. Ada yang kita kena keluarkan, macam inilah. P berubah secara langsung dengan Q. Okey, ini memang kita kena tambah semua soalan. Dan secara songsang. Songsang tu per. Dengan kuasa 2R. R kuasa 2 lah. Okey. Jadi kita kena selesaikan tabel pertama dulu. Jadi ini pun melintang kelas. Nampak? P15. Okey, kita mau cari memang Q3 dan R4 kuasa 2. Berapa K kamu dapat? Berapa K yang kamu dapat kelas? Tekan kalkulator kan? Berapa K? Berapa nilai K? 80. Thank you. 80. Okey. Jadi sekarang kita kalau sudah guna, apa cikgu cakap, jangan guna lagi. Okey, sekarang P, ambil ni, P16. K, 80. Dari mana dapat 80 ni yang kita dapat tadi? Q5. Nampak? Q5. Dan yang kita mau cari adalah M kuasa 2. Tekan lagi kalkulator. Berapa kamu dapat? Tekan. Tekan kalkulator kelas. 16 sama dengan 80 kurungan 5 per M kuasa 2. Berapa? Yang dapat tadi tu apa jawapan kamu? C. 5. Okey, 5 C. Okey. Clear kelas A? Boleh? Okey, Adam yang mana tadi Adam? Yang ini kah? Yang ini?
Apa soalan matriks ke apa? Yang ini. Eh? Ini. Ini. Oke. Oke. Sudah, Adam? Oke. Kita teruskan. Oke, kita telah buat latihan yang itu sekarang. Oke, cikgu tidak mau bagi kamu yang terlalu susah ya, supaya kamu gembira sikit. Oke, ini kelas. Boleh coba jawab soalan 13 nih. Oke, ini buat sendiri ya. Buat siap-siap 2 table. Oke, buat siap-siap 2 table. Coba. Cikgu bagi 93 menit hingga 98 menit. Kalau sudah siap, tulis siap. Tulis jawapanlah A, B, C, D ya. Ya, tanya kepada Aaron dan Anik, bagaimana yang lain? Oke, nah apa ada lagi 3 menit ya kelas? Bersabar ya, yang lain. Coba, jangan tak coba.
Okey, tahniah semua yang telah berjaya memberikan jawapan. Okey, cikgu rasa kamu mungkin masih lagi belum menguasai sepenuhnya. Jangan risau, nanti cikgu akan fikirkan, maksudnya cikgu belum lagi masuk bab yang ketiga ya kelas untuk tingkatan 5 ni. Minggu depan kita masih lagi buat pengukuhan bab 1, bab 2, tingkatan 5. Kemudian cikgu akan pilih tajuk tingkatan 4 yang penting untuk kita ulang kaji. Okey, semua pun penting kelas ya. Tapi yang paling penting lah. Okey, kita buat dulu rumusnya. C berubah secara langsung dengan kuasa 2A. Okey, langsung dengan kuasa 2A. A kuasa 2 per B. Nampak tu? Dan secara songsang kan? Ingat kalau songsang kita mesti letak apa? Per. Okey, letak per. Kemudian apa cikgu pesan lagi? Tulis sebanyak 2 kali. K A kuasa 2 per B. Begitu kelas. Okay, cikgu harap itu clear. Jadi yang ini kali ini menegak. Selalu melintang kan? Kali ini menegak. Jadi C2K kita cari. A 2 kuasa 2 dan B adalah 6. Okey, berapa K yang kamu dapat? Berapa nilai K yang kamu dapat kelas? 3. Okey, nilai K yang kita dapat adalah 3. Okey, semua dapat 3. Jadi kita potong ni. Okey, maksudnya jangan guna lagi. Okey, so K sama dengan 3. Jadi sekarang kita gunakan yang ini. C 60, K 3, A X kuasa 2 per B adalah 5. Jadi ambil kalkulator, berapa nilai X yang kamu dapat? Kamu dapat jawapan apa? C, 10. Okey, boleh semua 1, 2, 3 untuk ubahan. Satu, dua, tiga kelas untuk tajuk ubahan. Oh, 1 Wow. Okey, tahniah. Okey. Oh, masih ada yang 2. Okey, tak apa Sally. Okey, sebenarnya cikgu ada merancang yang lain, tapi oleh kerana melihat situasi ini, cikgu akan masih lagi berada dalam matriks songsang dan matriks serta ubahan. Okey, sebentar ya. Sebab cikgu rancang lain kelas, tapi tidak apa, cikgu ikut kamu punya kemampuan malam ni ya. Okey, kita akan start dulu dengan Okey, kita start dulu dengan matriks songsang, boleh? Okey, kita start dengan matriks songsang dulu. Okey, sila jawab soalan 11 kelas. Cikgu beri masa selama 6 minit, boleh? Okey, sila. Kalau siap, tulis siap ya kelas.
Okay, tanya Aaron, bagaimana yang lain? Soalan pun tidak berapa susah yang ini kan? Ini soalan percubaan tahun 2019. Okay. Very good, Nabila. Bagaimana yang lain? Masih ada masa 3 minit lagi. Tanya Fathia. Fathia. Tanya Anik. Okay, ada 2 minit lagi. Okey kelas tania semua. So untuk soalan ini cikgu rasa semua dapat jawab lah kan. Matrik songsang. Jadi negatif 1, AD tolak BC, D, A negatif B dan negatif C. A, B, C, D, A5, B3, C2 dan D4. Okey. Jadi kita isi saja kelas. A-nya adalah 5, D-nya adalah 4, tolak B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 2. D4, A5, negatif, ni positif dalam negatif, negatif 3, positif dalam negatif, negatif 2. Jadi 1/20 tolak 6, 14, betul? Jadi 4, negatif 2, negatif 3, 5. Okey? Betul ya kelas semua? Okey, ini adalah matriks songsang. Okey, jadi selesai itu. Okey, ini macam mana kita mau buat persamaannya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. 5x tambah dengan 3y sama dengan 26. Kemudian di sini 2x tambah dengan 4y sama dengan 16. Okey. Kamu nampakkah kebetulan sama di atas dan di bawah? 5, 3, 2, 4. Betul atau tidak? Okey. Jadi kelas, kita buat dia punya matriks 5, 2, 3, 4. X, Y sama dengan 26 dan 16. Betul semua? Jadi X, Y oleh kerana kebetulan di atas dan di bawah sama, kita terus ambil 1/14, 4, negatif 2, negatif 3 dan 5. Jadi kamu sudah tekan kalkulator sepatutnya tadi berapa? X berapa kamu dapat? Y berapa kelas? Berapa kamu dapat tu? Jadi X untuk apa? X untuk buku. X buku. Kita buat macam mana tu buku. X4, Y X4, Y2. Jadi buku sama dengan 4. Apa sebuah buku betul kan? Sebuah buku dan sebatang pen sama dengan 2. Okey?
Clear? Semua berjaya mendapat jawapan yang betul? Okey. Tahniah ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sebentar. Okey. Nah, awal-awal sudah kita nampak soalan matriks. Nampak tu? Okey. Cikgu mau terus kamu jawab soalan nombor 39 dan 40 boleh? 9, 19 sampai 9, 25 lah. Dua soalan kan? Okey, sila kelas. Kalau siap, tulis jawapan kamu A ataupun B atau C, D. Sila. Okey, tahniah Aaron. Teruskan lagi yang lain kelas. Masih ada masa. Ada 3 minit lagi. Cikgu harap kamu berjaya menjawablah soalan di kelas. Kita dah buat ni, bentuk ni tadi. Cuma tadi tambah. Ini ada tambah tolak.
Okay, Tania, very good. Alhamdulillah, syukur. Okay, ada seminit lagi Adam, 2 minit lagi, don't worry. Cuba. Okay. Jangan risau, minggu depan cikgu masih lagi buat inilah, kita buat matriks dan ubahan. Okay. Matriks dan ubahan. Okey kelas, boleh kita bincangkan jawapan untuk soalan 40 dulu. Okey, 40 ya. Ini tidak perlu ada perubahan. 4 negatif 2, 1 negatif 2 tambah 3, 2 negatif 1, 5. Tolak ni jangan dibawa, biarkan dia tolak di situ. 1/2 darab 4, 2, 1, negatif 3 dan negatif 4. Begitu nampak? Okey, jadi baru kita selesaikan ini dengan ini, ni dan ini. Okey, tekanlah kalkulator. 4 tambah 3, 7, 7 tolak 2, 5. Okey, automatically ini dan ini sudah out, betul? Okey, 1 tambah tolak 1 jadi kosong, 3. Tekan kalkulator ya kelas, jangan kamu congak macam cikgu. Cikgu dapat sudah jawapan D. Nampak kan? Kalau tidak puas hati, negatif 2 tambah 2, kosong. Sini negatif 1. Sini adalah 7. Okey, cikgu harap itu clear ya kelas. Okey, kita teruskan. Di sini, ini pun agak mudah kelas. Okey, mari kita tengok di sini. X negatif 8 tolak 4 darab negatif 6, negatif 24, negatif 20. Sama dengan 26Y. Tanda negatif yang di bawah ni, 4 darab negatif 6, negatif 24. 4 darab negatif 5, negatif 20. Clear ya yang itu? Okey, jadi sekarang ni kelas, soalan ni senang. Sebab apa? Dia terus saja. Okey, contoh kita mau X, terus ambil ini. Kalau mau cari X kan? Okey, kita keluarkan. X, tolak-tolak jadi tambah. Betul tak? Sama dengan 26. Kalau kamu macam masih bingung, tidak perlu buat begitu, kamu buat begini. X tolak kurungan negatif 24 sama dengan 26. Kamu tekanlah kalkulator. Berapa kamu dapat? X sama dengan berapa? X sama dengan 2 kan? Jadi lepas tu boleh lagi dapatkan nilai Y. Nilai Y itu di bawah. Sebab ada Y di bawah sini, nampak? Jadi kelas, negatif 8 tolak negatif 20 sama dengan Y. Jadi jawapannya adalah 12. Okey? Tania kelas yang betul? Macam mana? Okey ke kelas soalan? Okey, boleh?
Okey, untuk malam ini kamu punya tahap kepahaman kamu 1, 2, 3. Boleh respon? Okey. So, jangan risau jika kamu rasa masih belum berkeyakinan. Minggu depan, macam cikgu cakap, cikgu akan rancang untuk masih lagi bab 1, 2, 3 dan 5. Kemudian cikgu akan selitkan bab tingkatan 4. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Setiap pada hari Ahad, masa dan waktu yang sama. Bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama-sama. Sama.